في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Kita sambung kembali perbahasan semalam daripada kitab Tanbihun Naimil Gham ala Mawasimil Umr karangan Sayyidi Al-Imam Al-Allamah Mufti Al-Anam Syekhul Islam Jamaluddin Abul Faraj Abdul Rahman Ibn Ali Ibn Al-Jawzi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun, ini masih lagi dalam mausimul awal, iaitu peringkat umur yang pertama, bermula daripada wiladah, lahir, sehinggalah umurnya baligh. Sehingga umur baligh. Faslun, fa idza rahaqa as-sabiyyu. Ini lebih tanggungjawabnya pada mausimul awal ini adalah kepada walidai, ini ibu ayahnya. Jadi peringkat umur pertama ni daripada lahir anak tersebut sampailah kepada anak tadi baligh, tanggungjawabnya adalah kepada ibu ayah. Fa idza rahaqa as-sabiyyu. Wa fi nuskhah disebut fa idza balagha as-sabiyyu. Bila anak itu telah baligh. Fa yanbaghi li abihi an yuzawwijah. Hendaklah ayahnya mengahwinkan anak tersebut. Faqad jaa fil hadisi, telah datang dalam hadis Nabi SAW, man balagha lahu waladun amkanahu an yuzawwijahu falam yaf'al wa ahdatha al-waladu isma kana lismu bainahuma. Kalau seorang man balagha lahu waladun, sesiapa yang anaknya telah baligh, telah sampai umurnya, amkanahu an yuzawwijahu, berkemungkinan baginya boleh dia mengahwinkan anaknya tersebut, falam yaf'al, tapi dia tidak lakukan. Wa ahdatsal waladu isma, dan anaknya melakukan dosa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang telah meningkat remaja, kana lismu bainahuma, maka dosa anak tadi dikongsi bersama dengan anaknya tersebut. Jadi ini tidak bercanggah sebenarnya dengan hadis yang Nabi sebut dengan maksud hadza waladu, kata Nabi SAW, la yajni alaih, la tajni alaihi wa la yajni alaik, kata Nabi SAW, hadis dalam Syama'il, hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu anhu. Ini anak ini la yajni alaik, maksud anak ini tidak akan, dosa yang dia lakukan tidak akan menyebabkan kamu menanggung dosanya. Wala tajni alaih, dan juga kalau kamu buat dosa pun itu tidak akan diwarisi kepada anakmu. Dengan makna kita buat salah, anak kita nanti tidak akan
pasti melakukan kesalahan yang sama kita lakukan. Dan kalau anak kita buat salah, maka tidak ditanggung oleh bapaknya dengan kesalahan tersebut. Baik, macam mana dengan hadis ni pula? Wa ahdatsal waladu isman kana lismu bainahuma. Anaknya nanti akan kalau buat dosa, dosa di sini dengan makna apa isman di sini? Isman di sini nakirah. Nakirah sini adakah semua dosa? Dosa yang ma'ruf. Isman di sini maksudnya tidak disebutkan dosanya dengan nakirah dengan makna ta'zim, iaitu zina. Yani makna isman di sini. Karena dia berkait dengan yuzawwijahu, tazwij, yakni berkait dengan perkahwinan. Dan dosa di sini berkait dengan zina, berkait dengan kemaluan dan seumpamanya. Apa saja dosa kemaluan. Onani, lagi apa lagi, berzina, liwat, na'udzubillah min dzalik, dan semua perkara tersebut perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Jadi kana lismu bainahuma, maka dosa itu antara ibu dan ayahnya. Maksudnya ayahnya dengan anaknya yang tadi telah sampai masa dan umur untuk dia berkahwin tapi tidak dibenarkan. Baik, jadi ini amalan yang dilakukan oleh para salafus salih. Dan sekarang masih katanya hatta di Hadramaut di Yaman masih diamalkan begitu. Kalau kata anak telah sampai umurnya boleh untuk berkahwin, yakni dia telah belajar ilmu yang sepatutnya dia pelajari dan kemudian sesuai untuk dia berkahwin pada waktu tersebut, jadi boleh dikahwinkan pada waktu itu anaknya, maka dicarikan pasangan untuk anaknya berkahwin pada waktu itu. Di zaman sekarang zaman fasad, mana lebih berat lagi daripada zaman dulu. Zaman internet dan seumpamanya, dan orang boleh berkenalan bukan lagi dengan jalan macam kita zaman dulu masa umur tahun 80-an, maknanya masih Friendster lagi masa tu kan. Jadi kalau kenal pun biasanya di tempat pengajian, mengaji sekali dan seumpamanya. Di zaman lah dah lebih luas. Dia boleh kenal melalui TikTok, dia boleh kenal melalui Instagram, dia boleh kenal melalui Facebook, dia boleh kenal melalui jalan yang macam-macam. Dan lebih berat lagi kalau kata Telegram dan juga WeChat dan seumpamanya, itu lebih lagi akan merosakkan dan juga menghilangkan adab dan juga akhlak bagi seorang anak muda tersebut. Lebih lagi semuanya ada handset di tangan, dan itu adalah kewajipan. Dan kalau tak ada, maka dia seolah-olah bertembung dengan zamannya pada waktu tersebut. Dia keperluan, dalam masa yang sama juga dia serampang dua mata, dan juga dia adalah senjata yang boleh membunuh, dan dalam masa yang sama boleh berguna seperti pisau. Jadi handset ni macam pisau lah. Dia boleh guna untuk potong daging, boleh guna untuk potong sayur, boleh guna untuk pertahankan diri, dan boleh guna juga untuk merosakkan diri dia sendiri dan merosakkan orang lain. Jadi ini panduan dan saranan para salaf saleh yang terdahulu adalah mengahwinkan anak tersebut. Mengahwinkan anak adakah menyelesaikan masalah? Tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Karena yang penting bagi anak itu adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dah sebelum ni. Diceritakan tentang bagaimana anak dididik dengan akhlak, dengan adab. Jadi bukan hanya sekadar bila sampai umur 19 tahun, umur 17 tahun, umur yang anak tadi boleh berkahwin, dikahwinkan terus macam tu tanpa dilihat kematangan dan juga kebolehan anak tadi untuk membimbing dan juga menjadi seorang yang bertanggungjawab. Tamam. Lihat balik keadaan tadi, dan cuma kalau kita dah sampai masa anak kita umur 19 tahun, tengok dah keluar dah dengan anak dara orang, dan orang selalu duduk sebut, dan kita sendiri tahu dia ada kawan dan seumpamanya, maka jangan dilambatkan urusan untuk dikahwinkan. Karena apa? Karena nanti akan melibatkan dia dengan dosa. Dan dosa tadi, dosa yang boleh menyebabkan ibu dan ayahnya tertanggung dengan perkara tersebut. Kita balik kepada hadis. Hadis yang pertama, yang ni disebut dosanya kana bainahuma. Bainahuma disebabkan kerana ayahnya menghalang daripada anaknya melakukan dosa, dan sedang dia telah mengetahui bagaimana keadaan anak dia. Nanti kita akan tengok macam mana apa yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi. Baik, kalau anaknya tidak bermasalah dengan masalah tersebut, maka dia memilih jalan ilmu dan dia kata, saya tidak mau lagi kahwin. Sila, tak ada masalah apa yang tu. Kalau betul dia boleh jaga benda tu. Baik.
Bagaimana dengan hadis yang dalam Sunan Tirmizi? Hadis tadi kata la yajni alaih, la tajni alaihi wa la yajni alaik. Nah, ya, jadi hadis tadi makna dia apa dia pula? Maknanya wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan kita telah selesai menyampaikan nasihat kepada anak kita, dan kita telah menyebutkan kepada dia yang halal dan yang haram. Dia tetap melakukan yang haram, mana kita telah selesai daripada urusan kita. Kita dah maklumkan kepada dia dengan benda yang boleh dan benda yang tidak boleh. Yang penting ibu dan ayah tadi telah berpesan dan juga memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada anak tadi dengan sebaiknya, untuk dia tidak melibatkan dengan perkara yang diharamkan dan dilarang dalam syarak. Cuma di sini kalau kata begitu, maka dia telah terlepas daripada tanggungjawab tadi. So, dia tak akan kena lagi dengan istilah dia menanggung dosa dan seumpamanya. Nampak? So, kalau orang kata suami menanggung dosa isterinya disebabkan kerana isteri dia tidak menutup aurat dan seumpamanya, maka kata tak tepat juga kalam tadi secara keseluruhan, kerana mengenai suami tadi telah tegur isterinya, dan isteri dia tak pakai tudung, tetap tak pakai tudung juga, dan dia dah sebut dah kena pakai tudung, kena tutup aurat dan seumpamanya. Maka isteri dia kata tak apa, saya tak sampai hidayah lagi, kata dia kan. Kita apa, jadi dia kata apa ni, dia bukan tak tegur, dia tegur dah, selesai. Yang tak bolehnya kalau kata dia tidak tegur langsung dengan keadaan tersebut. Tamam. Wal ajabu minal walidi, tengok kata Syekh, yang ajaibnya daripada ayah, kaifa la yadhkuru halahu 'inda al-murahaqah. Bagaimana dia boleh tak ingat hal keadaan dia ketika dia telah balik. Kita waktu kita balik, macam mana keadaan kita waktu tu? Tiba-tiba bila anak kita dewasa dan besar, dah balik dan sesuai dah untuk berkahwin pada waktu tersebut, tiba-tiba kita dah buat teruk. Ni ada ramai ni pak buat teruk ni. Pak buat teruk, anak nak kahwin dia buat teruk. Kerja dulu dia kata. Jadi betul. Sebenarnya orang tua-tua zaman lah ni, kerana dia sebut benda macam tu, nak tengok anak ni tanggungjawab ke tidak. Kalau dia kata kerja dulu, jangan duk betul kan nak kahwin, nak tanggung anak dara orang macam mana. Kamu tu bangun tidur pagi-pagi pun dia kata pukul 12 pun bangkit. Lepas tu nak bela nak dara orang macam mana? Takkan pukul 12 tu bangkit nak makan pasiak terus setiap hari tu. Kata macam tu sebenarnya bukan dia halang anak dia kahwin sebenarnya. Nak tengok anak ni matang ke tidak. Lepas tu dia cari kerja ke tak. Lepas tu pakai tetap juga dengan keadaan yang sama. Kalau tetap keadaan sama, maknanya budak ni akan merosakkan anak orang nanti. Mungkin sebab tu orang tua-tua kita lebih pengalaman dalam urusan tadi. Dia tak halang. Jadi anak tak boleh pergi baca hadis ni dekat mak pak dia. Sagi anak pula rumah kata, man balagha lahu waladun amkanahu an yuzawwijahu falam yaf'al wa ahdatsal waladu isma kana lismu bainahuma. Kemah kan. Kalau kata kalau pak tak bagi saya kahwin ni, kalau saya buat benda tak elok, nanti dosa kita tanggung. Kita bahagi dua. Dia kata, elok. Hang dapat sedap, aku tanggung dosa hang. Jadi benarnya ayah kita, orang tua-tua kita pesan dengan benda macam tu kepada anak-anak muda untuk dia bertanggungjawab. Dan suruh dia reti, tahu macam nak susun hidup dia. Tapi ayah tengok, kalau kata nampak teruk sangat dah, dan waktu tersebut, jangan sampai tunggu teruk lah. Jangan sampai tunggu teruk. Sebab tu, macam disebutkan sebelum ni, apa dia? Syekh sebut apa dia? Innal ghusuna in qawwamtaha i'tadalat. Wala yalinu idza qawwamtahu al-khashabu. Kayu ni, batang, kalau ranting ni, kalau kata kita bentukkan dia waktu ketika mana dia masih hijau, maka dia boleh dibentuk. Tapi kalau dah jadi kayu, dia tak dibentuk dah. Orang Melayu kita kata melentur buluh biar dari rebungnya. Ni ayat ni. Innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat wala yalinu idza qawwamtahu al-khashabu. Jadi melentur buluh biar dari rebungnya. Maknanya kena mula daripada kecil lagi dah disebutkan tentang dosa, sebutkan tentang pahala, sebutkan tentang hubungan laki perempuan, sebutkan tentang halal dan haram. Kena bagi tahu dekat dia. Dia sampai umur dia ni dengan orang lelaki tak boleh buat macam ni dah. Kamu dah umur sampai peringkat macam ni, tak boleh dah kawan dengan orang lelaki macam ni. Dan anak lelaki pun kena bagi tahu, kamu tak boleh dah melawak-melawak dengan anak dara orang macam ni. Kerana kamu dah umur peringkat dah sekian ni. Maka kena maklum. Maka waktu tu dia akan reti dalam otak dia. Budak insahul. Dia kata sebut apa dia semalam? Syekh sebut ni memang kalam-kalam ni masya-Allah. Qad yanfa'ul adabu as-saghira fi mahlin.
Anak-anak ni kadang-kadang kalau diberikan manfaat ilmu kepadanya, kadang-kadang dia akan mendapatkan manfaat tadi walaupun fi mahlin. Tengok dia macam main-main. Tengok macam tak apa nak dengar, tapi tak sebenarnya dia dengar. Walaysa yanfa'u fi zi asy-syaibatil adab. Tapi kalau orang yang dah beruban, adab macam tu terang pi 300 kali pun dia tak akan boleh pakai. Budak bila dah jadi kayu, dah bentuknya besar dan juga dia orang panggil dah dewasa, ketika tu kita nasihat dia tak pakai dah. Dia kata, ayah tak pernah terang sebut kat saya apa sebelum ni, tiba-tiba lah ni nak terang pasal agama pula. Sebelum tu kita tak didik dia dengan agama dengan baik. Ini banyak masalah yang berlaku adalah kerana mengabaikan pada ketika sabi, ketika kecil. Itu kecil ni umur 5 tahun sampai sebelum balik. Paling utama sekali tu waktu adalah waktu yang paling berharga untuk ibu ayah duduk dengan anak-anak dan menjelaskan mereka dengan akhlak yang baik. Kerana mak dan ayah adalah idola dia yang paling utama. Idola paling besar sekali mak ayah. Kalau mak ayah tunjuk dengan akhlak yang buruk kepada anak-anak pada waktu tersebut, maka anak tadi akan terkesan sampailah dia dewasa. Baik. Jadi kata Syekh, wa ma laqiya wa ma ana ba'da al-bulugh, dan dia sendiri tahu bagaimana apa yang dia dapatkan, dia temui dan dia ana ba'da al-bulugh, maksudnya yang dia tempuhi dengan sukar setelah dia balik. Perasaan dia, nafsu dia yang membuat-buat, hormon testosteron tu merembes keluar. Itu Syarimi yang tidur ni hang ni. Syarimi malam dia jaga malam. Siapa dia yang jaga malam? Siapa dia lagi? Siapa dia lagi? Syarimi. Dan ada tak tidur. Pelik sampai 300 kali malam. Mandi. Wirid tidur. Tang pelik malam tak tidur alhamdulillah, tapi buat ajar alhamdulillah. Itu kita nafi lah. Tapi tetap kena. Kena tetap kena. Au kana qad waqa'a fi zallatin faya'lamu anna waladahu mithlah. Ataupun kana qad waqa'a fi zallatin, dan dia sendiri tergelincir. Dia sendiri diuji dengan benda tersebut. Faya'lam anna waladahu mithlah, dan dia tahu anak dia lebih kurang dia. Tiba-tiba dia nak buat kerah. Dia nak buat anak dia macam Tok Wali besar. Tak boleh, hang kena wirid. Oh, kemah. Kalau anak dia tahu macam mana dia zaman muda dulu, nanti kalau sebab tak ada orang panggil apa, rakaman dia. Kalau ada rakaman balik, anak dia boleh ulang balik hidup anak pak dia dulu, kata. Ni pak pun lebih kurang tengok. Jadi kita macam mana nak bagi tahu. Kita tahu kehidupan kita masa muda, dan kita sendiri reti tahu macam mana cabaran waktu muda, dan anak kita berhadapan dengan zaman yang lebih mencabar daripada itu lagi. Lebih mencabar daripada itu lagi. Lepas tu kalau jangan abaikan juga ucapan orang. Anak-anak kalau kita dengar orang cerita di hujung telinga kita, kata tengok duk berjumpa dah dengan ni. Duk dengar kata duk naik motor dengan fulan. Kita jangan marah terus dekat orang hak yang cerita tadi. Tanya balik dekat anak kita. Betul ke yang dia buat? Kalau dia buat semua benda tu, awak nak menikah lah kan? Macam mana kalau kata nak menikah, kita nak kira pergi menikah tu. Senang. Sebab nanti akan buat benda yang lebih buruk daripada tu. Ini akan menyebabkan rosak pada keturunan dan seumpamanya. Faham? Lepas tu kena pesan. Sebab ni waktu zaman ni sinul murahiqah ni adalah murahaqah ni adalah, sebab tu murahiq. Dia zaman yang buak-buak. Zaman yang tak boleh dicabar. Zaman orang yang orang panggil bahasa kita pantang dicabar. Pantang dicabar. Zaman nak kepada cabaran. Lagi orang cabar, lagi dia nak buat benar. Lagi orang kata tak boleh, lagi dia nak kena tunjuk kata dia boleh. Lagi dia nak kata nak larang sangat, tengok buat. Sebab dia tak ada pertimbangan. Kecuali illa man rahima rabbuh. Orang yang diberi rahmat oleh Allah sahaja, orang ni yang terjaga. Semisal nanti kita akan tengok pemuda-pemuda yang disebutkan dalam kitab ini. Qala Ibrahimul Harbi, kata Ibrahimul Harbi, aslu fasadis sibyan ba'duhum min ba'din. Asal rosaknya anak-anak ni adalah sebahagian di kalangan mereka. Maksudnya sesama mereka. Rosak budak-budak ni adalah sesama mereka. Maksudnya apa dia? Dengan rakan sebaya dia. Itu kita tengok budak-budak kena perhati bagi elok. Kena perhati bagi elok. Tengok anak kalau zaman yang memang fasad betul. Budak umur
10 tahun dah pegang vape, dah bisa ukuk vape. Sekarang ni vape dah ada dalam bentuk yang macam coklat pula dah, macam gula-gula tu, dia ada pipe sikit atas tu, jual kat kedai kan, RM2 je. Lepas tu duk Ustaz duk berkelun kat mulut. Lepas tu rasa pula strawberry, rasa apa semua, betul tak? Apa ni Cikgu Azizi, masalah macam-macam tu kan, ni cikgu-cikgu duk cerita benda yang sama. Lepas tu pakai share. Jahatnya, jenis jahat ni, dia akan suruh kawan dia try. Dia isap. Kalau dia seorang tak apa lah, soalnya dia abang kat kawan dia, dia kata cuba try tengok sekali. Sedap maham kalau tak try, dia tak ada kawan kami. Fasadus sibyan ba'duhum min ba'd. Rosak budak-budak ni sama mereka sebenarnya. Dia akan ajak budak ni macam mana yang dia tengok dan macam mana dia lakukan, seperti mana yang dia lakukan. Faham? Lepas tu kalau tengok budak-budak, sebab seorang ada pengalaman lebih, seorang lagi tak tahu apa. Yang akan rosakkan yang tak tahu apa ni, yang ada pengalaman lebih sikit ni. Dia beza dengan dua-dua ada pengalaman. Nah, orang kat dah besar dah balik, dah apa ni orang panggil apa, dah ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kematangan untuk dia fikir tu lain. Tapi kalau kata nak rosak, dia akan rosak. Sebab tu kita tengok cerita budak-budak melakukan apa ni seks luar tabi'i dan seumpamanya, sebabkan kerana dia melihat apa yang dilihat di depan mata dia. Kemudian dia akan cuba kepada kanak-kanak lain, dan budak tu pula akan makin rosak selepas tu, disebabkan kerana kawan dia telah rosakkan dia dan seumpamanya. Fasadu aslu fasadis sibyan ba'duhum min ba'd. Maksudnya kalam-kalam para awliya dan kalam-kalam apa ni ahlullah pada zaman dahulu ni kena kita ambil berat. Mana yang mereka sebut ni adalah bukan hanya pengalaman pada zaman mereka, tetapi dengan pancaran nur cahaya yang Allah Ta'ala beri dalam hati mereka. Wa yanzuru man yu'sirul ilma 'ala nikah. Ini sangat kecil sedikitlah orang yang melebihkan ilmu daripada nikah. Kalau kata anak muda lebih kepada ilmu daripada nak nikah, jaranglah nak jumpa tu. Ni walaupun duduk di zawiyah kan, ana maksudnya ni berjuang ni, tinggalkan handset, tak ada handset, duduk 4 tahun tak balik kan, tapi dalam hati membuat-buat siapa yang tahu kan. Nah, itu apa ni Ali Najmi mana? Biar masuk TV lah. Masuk TV apa ni, TV3 tanya jejak Rasul. Tanya apa ni jejak ulama. Itu ni yang mai TV3 mai ke Zawiyah, mai buat penggambaran. Tanya dekat dia, apa dia cabaran paling besar duduk ni. Dia kata cabaran paling besar ni kawan-kawan nikah tu yang pertama sebut tu. Dia tak akan keluar pada mulut melainkan apa yang dalam hati tu kan. Kawan-kawan menikah lah tu sebut dulu. Tak menikah banyak. Dah habis universiti dah. Dah umur dah, orang panggil tua dalam kain ni panggil. Jadi kawan pun tak, tengok hak kawan menikah, kawan ni mengajak sakan dah. Kawan ni ceramah dalam TikTok bukan main lagi. Kan? Tengok apa ni, kita nak kena mengaji lagi. Baru 2 tahun, ada 2 tahun lagi ni. Macam mana ni dia kata? Gelak apa jadi ni? Dia pun lebih kurang. Baik. Tamam. Jadi siapa dia? Yanzuru man yu'sirul ilma 'ala nikah. Sikit sangatlah orang yang melebihkan ilmu daripada nikah. Kita faham benda tu, dan kita lalui zaman tu. Kita dah lalui dah semua zaman tu. Umur 20-an. Umur ni 18 ke atas ni. Sampai sebelum umur 30. Ini umur cabaran. Umur cabaran ni. Dia akan main cabaran balik umur 40. Ni cabaran kedua pula. Betul apa ni Cik Zam tu. Dia bawa kita. Umur 40 dia lain pula. Dia main. Waktu tu dia mula segak lebih sikit. Dia ada orang panggil apa? Uban-uban pun sikit-sikit ya. Kan? Lepas tu uban kat sini sikit. Dan dia, macam silver relic dia panggil. Dia tengok tu lagi segak, lagi orang jadi tertarik. Orang satu lah, orang akan main waktu tu, dia lain macam. Umur 40 ni. Dia lain. Ni 40 dah kita ni, jangan ingat 84 tu. Jangan ingat 84, 83 dah tak. 1404. Kena ingat yang apa ni tarikh hijri tu, itu yang tepatnya. Tak dua-dua tepat, dua-dua okey. Dua-dua betul, tapi kalau susunan untuk syarak,
Kalau umur baligh dan seumpamanya, yang kira umur anak kita dengan tarikh Masihi. Tak kira tarikh Masihi, macam Muhammad Abu Nur semalam, dia habaq umur dia 11 tahun. Dah umur dia dah 12 tahun dah. Kalau ikut dalam tarikh Hijri, umur dia dah 12 tahun dah. Gitu. Nampak? Wa yu'allimu nafsahu as-sabra, dan dia kena, dan diajarkan dirinya dengan sabar. Nah, sabar. Fa inna Ahmad ibn Hanbal rahimahullah lam yatazawwaj illa ba'da al-arba'in. Sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal ni jaranglah orang macam ni. Nah, jarang macam Imam Ahmad, dan mungkin akan ada Imam Ahmad yang kedua insya-Allah di di Zawiyah, insya-Allah ada yang umur 40 baru kahwin. Imam Ahmad tidak berkahwin melainkan setelah umur 40. Saleh? Masya-Allah Saleh. Umur 40 baru jadi Imam Ahmad. Nah. Jarang sangatlah yang dapat macam kedudukan Imam Ahmad ni, yang boleh bersabar dengan ilmu dan juga mencapai kewalian dengan umur tersebut. Dia ada orang dia tak kahwin umur 40 sebab bukan dia tak boleh kahwin umur 40, sebab tak ada calon. Cari hak ni reject. Cari hak ni tak mau kat dia. Kawan-kawan nak kenal, orang kata malah aku ngah. Kira nak mampu. Ya. Lepas tu pula kedekut. Lepas tu semua kali 40 umur. Tak jadi wali juga sampai susah sebab otak tu pening juga kan. Ni Imam Ahmad waktu ni dah jadi aulia, dah kibar dah. Imam Ibnul Jauzi, walaupun dia tulis macam ni, dia tulis ni sebagai mewakili orang biasa. Beliau mengarang kitab yang agung umur 17 tahun dah karang kitab. Dalam ni disebut kata beliau telah mengarang kitab-kitab yang besar umur 17 tahun. Imam Ibnul Jauzi pengarang kitab ni. Maksudnya umur 17 tu dia dah kibar dah. Dia bukan orang biasa. Macam Imam Suyuti radhiyallahu anhu, umur 21 tahun dah tulis tafsir Jalalain. Dan tafsir Jalalain, kata ulama, tu bukan kitab mubtadi, tu kitab muntahi. Kitab muntahi kenapa? Karena dalam tu diberi khulasah ilmu. Dan beliau menyusun kitab Jalalain dan sebagainya seperti Imam Suyuti. Ini adalah misal kepada anak-anak muda yang luar biasa. Ramai kan macam tu? Tak ramai. Sama aja setiap zaman pun. Kalau kata macam tu, ramailah Suyuti zaman tu. Suyuti pun seorang tu je. Zaman dia pun tak ramai. Tapi hak tak ramai itulah yang menjadi pengubah kepada landscape dunia ini. Ya, dunia Islam, dunia semuanya. Bukan Islam saja. Jadi itu orang panggil umur-umur ni umur yang ujian. Umur sinnul murahiq dipanggil ni umur ujian. Jadi kalau boleh tahan waktu ni, boleh jaga, boleh habiskan masa dia dengan wirid zikir, menggantikan dengan benda-benda yang berkait dengan nafsu dia, maka insya-Allah dia akan menjadi taraqi, dia akan naik kepada peringkat yang tinggi insya-Allah. Tamam. Al-babus tsani sikit fi zikril mausim tsani wa huwa min zamanil bulugh ila muntaha asy-syabab. Ini masuk musim kedua lah. Musim yang kedua iaitu zaman kedua, zaman syabab. Yang ini bermula daripada baligh sampai umurnya berapa? 35 tahun. Sampai umur 35 tahun. Ni geng umur 35 ni. Ni Syarimi. Ambil berat ni. Nah, ni zaman dia ni. Bukan dia seorang dah ni, lain-lain ni sama lah. Ada yang lebih pada 35 di sini. Dah lah 3 orang. Angkat tangan ni malu pula. Baik. Saya yang ni musim pertama dah habaq dah tadi. Pada semalam kita musim pertama. Al-babus tsani pada zikri mausim tsani, musim yang kedua, wa huwa min zamanil bulugh ila muntaha asy-syabab. Muntaha asy-syabab bila? 35. Hadha huwa al-mausimul a'zam. Ini musim yang paling, masa ataupun zaman yang paling besar. Alladhi yaqa'u fihi al-jihadu lin-nafsi wal-hawa wa ghalabati syaitan. Iaitu yang berlaku padanya jihad pada nafsu, jihad pada hawa dan jihad pada ghalabati syaitan. Ini dikalahkan syaitan. Ini jihadul akbar. Ini zaman jihadul akbar. Wa bisiyanatihi yahsulul qurbu min Allah Ta'ala. Atau yahsulu atau yuhsalu al-qurbu min Allah Ta'ala. Atau kalau baca yahsulu al-qurba min Allah. Yahsulu huwa al-qurba min Allah. Tamam? Jadi dia kalau jaga sungguh-sungguh mausim ini, wa bisiyanatihi siyanah mausimil a'zam ni, mausim tsani, kalau dijaga musim ni,
zaman masa muda ni, daripada baligh sampai umur 35 tahun ni, tempoh waktu ni kalau dijaga betul-betul, maka dia akan mendapatkan pendekatan diri kepada Allah. Ni waktu musim jadi wali. Ni umur boleh jadi wali ni. Boleh jadi wali waktu ni. Wa bit tafriti fihi yaqa'ul qusranul azim. Dan dengan mengabaikan musim umur inilah akan berada dengan kerugian yang besar. Wa bisabri fihi 'ala zalal yusna 'ala sabirin. Dan dengan sabar, dengan jatuh ataupun dengan gugur ataupun tergelincir pada waktu ini, maka dipuji kepada orang-orang yang bersabar. Kama asnallahu azza wa jalla ala Yusufa alaihi salatu wassalam. Seperti mana Allah memuji kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan kesabaran beliau. Waktu ketika umur sebegitulah, beliau diuji oleh Allah Ta'ala dengan Zaliqa. Dengan perempuan yang cantik, dengan perempuan yang ada duit, dengan perempuan yang telah menyerahkan diri kepadanya dalam keadaan ingin merahsiakan perkara tersebut daripada disebarkan. Nak apa lagi? Bilik tertutup semua sekali. Tapi dia minas sabirin, dan orang yang sabar. Faham? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebut qad hammat bihi wa hamma biha. Banyak ulama kata hammat bihi, yakni Zulaikha nak kepada Nabi Yusuf untuk berzina. Wa hamma biha, ada sebahagian orang terjemah kata Nabi Yusuf pun teringin juga waktu tu, tapi dijaga oleh Allah. Walakin apa dah? Apa dia? Ya dia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Bagi ulama kata tak, tu ayat tidak ada adab. Sebenarnya dengan Nabi Yusuf, kalau Nabi Yusuf nak dengan benda tadi, kerana Nabi Yusuf Nabi Allah Ta'ala. Maka yang disebut oleh sebagian ulama kata sebenarnya Nabi Yusuf waktu tu nak tumbuk Zulaikha, bukannya dia nak dengan Nabi Yusuf. Dia bukan nak, dia nak tumbuk Zulaikha sebenarnya. Dia nak tumbuk terus, dia kata, dia kata, baik. Apa ni, laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau tidak ditunjuk kepadanya dengan suruh sabar pada waktu tu. Kalau tidak dia tumbuklah waktu tu. Kalau tumbuk saya dah pergi terus. Faham? Tu kata Nabi Yusuf alaihissalam orang yang misal fi jamali. Yang misal pada cantiknya. Orang tanya jamilun ka Yusuf. Cantik macam Nabi Yusuf, maksudnya jadi misal. Kita dah lah segak pun dah. Apa pun dah. Gatai dengan Tino nombor satu. Nabi Yusuf dengan segak dia, dengan gagah dia, dengan tegak dia, dengan semua sekali lengkap. Tapi dia bersabar. Jadi yang indah tu sebenarnya adalah akhlak tu sebenarnya. Akhlak tu yang indah. Dan tidak orang panggil apa, tidak terburu-buru. Nanti akan jadi kerugian dan kerosakan. Itu pesan selalu. Anak muda kena jaga betul-betul. Waktu lah kalau dirosak dengan anak dara, dengan perempuan, dia akan rosak sampai bila-bila. Dan waktu lah kalau kata mula bergalak dengan orang perempuan, main perempuan pemain perempuan ni guna sembang, suka dengan perempuan-perempuan macam-macam ni, dia tak akan jadi orang panggil apa, tokoh yang besar pada masa akan datang. Nanti orang akan pemain dia dengan isu dia tu. Adalah nak sembang pasal itu, kamu dulu macam tu. Kalau cakap berkenan dekat orang perempuan tu biasa, tangan kita ni kayu kan. Kayu ke apa, tengok orang perempuan tak berkenan. Tengok orang perempuan ni segak lawa, lepas tu berkenan dalam hati. Biasa benda tu kan normal. Yang tak eloknya kalau lelaki berkenan kat jantan, tu yang tak elok. Kan? Tengok orang lelaki kata saya tak minat dekat orang perempuan ni, nak kena menyepak lah tu. Itu orang panggil kena railah kami punya perasaan. Kata nak kena sepak lagi yang kedua. Kan? Jenis tu jenis orang panggil apa tu, didikan juga sebenarnya tu. Dan sebabkan kerana environment dia yang yang rosak. Baik. Jadi apa ni, izlau zalla man kana yakun. Yang kerana kalau Nabi Yusuf alaihissalam semisal beliau gugur ataupun tergelincir, man kana yakun. Jadi siapa yang akan apa ni, orang panggil apa? Bahasa ni orang panggil bahasa ingkar, dengan kata man kana yakunu, dengan siapa lagi untuk kita jadikan panduan. Man kana yakunu, yang siapa lagi kita boleh jadikan panduan, siapa lagi yang akan dipuji. Kalau kata semisal Nabi Yusuf pun gelincir, tak, Nabi Yusuf tidak gelincir.
Jadi nak menjadi contoh, anak muda kena baca surah Nabi Yusuf. Surah Nabi Yusuf kena baca. Kena tengok macam mana Nabi Yusuf AS, Allah Ta'ala kisahkan kisah kepemudaan secara lengkap dalam satu surah, dan bagaimana anak muda menjaga dirinya pada waktu itu. Dan adakah mustahil untuk berlaku benda tadi kepada anak muda zaman sekarang untuk dididik? Ya, tidak mustahil. Dan itu tidak akan berlaku Nabi Yusuf macam tu melainkan daripada keluarga Nabi Allah Yaqub AS. Itu kerana didikan daripada Nabi Allah Yaqub dan kerana panduan daripada Allah sebenarnya. Maksudnya anak-anak muda juga perlu selalu minta doa kepada Allah agar diberi taufik, dijaga daripada melakukan perkara yang yang bercanggah dengan tata susila yang sepatutnya. Menjaga tu, kena minta doa selalu kepada Allah Ta'ala. Lepas tu zaman muda ni zaman wirid. Zaman muda adalah zaman untuk memecahkan nafsu amarah bisu'. Dan macam mana nak pecah nafsu amarah bisu'? Mau tak mau dengan wirid, dengan zikir, dengan salawat, dengan suhbatul masyayikh, berteman dengan para guru, dengan bersahabat dengan teman-teman yang membina dirinya, dengan belajar ilmu dan seumpama. Tapi kalau suhbatul masyayikh kerana inginkan dengan dengan pelayan-pelayan istana, maksudnya suhbah dengan akabir, kawan dengan raja, tetapi dengan tujuan melihat anak-anak dara yang ada di istana raja, maka tu kurang adab sebenarnya. Berkawan dengan guru sebenarnya untuk nak menjadi umpan kepada cari anak dara orang. Ada orang macam tu, kawan dengan tuan guru kerana nanti nak beritahu kata dia adalah orang rapat dengan tok guru. Jadi dengan tu dia akan boleh untuk nak bagi umpan untuk anak-anak dara lain bagi dekat dengan dia. Kalau nak tanya apa-apa, tanya kat saya dulu. Saya pintu kepada tuan guru, pada otak dia. Dan ini berlaku di banyak tempat pengajian. Ketika jadi bebas macam tu, akhirnya dia yang rosak, dan kemudian guru dia pula terpalit dengan buruk akhlak dia tadi dengan orang perempuan. Ini banyak berlaku macam tu. Dan lagi buruk lagi, orang bakat mai kat tok guru pula kata, ustaz tak tahu kah? Tuan Syekh tak tahu kah? Tok guru tak tahu tu baik dengan Tuan Syekh. Bukan anak tuan guru kah? Oh, jenis tu memang nak kena menyepak juga tu. Fikir sekali dengan tok guru dia sekali. Padahal yang rosak tu budak tu. Dan ni yang berlaku banyak macam tu. Digunakan orang panggil rapat dia dengan guru dan seumpamanya untuk nak merosakkan orang. Auzubillah min dzalik, nafsu. Tu saya pesan nanti ni santri-santri ni kalau besar-besar lah, depa ni besar-besar dah. Kalau nak pergi negara luar, tengok balik negara mana depa pergi. Kalau depa pergi ke Mauritania, Afrika, tak apa, tak kahwin pun tak apa kot, insya-Allah. Tu pergi sana tengok. Allah, tak apa. Ngaji luar dia tak tentu. Tapi tak tentu juga kalau Syarimi tak tentu. Tapi kalau pergi Mesir, pergi mana-mana jenis ada orang panggil jantina yang berbeza ni pun ramai. Yang jenis tu biasanya kena kahwin dulu. Eloknya dia kena dapat panduan daripada guru dulu. Kena pergi kahwin dulu. Pergi kahwin baru pergi sana. Baru pergi mengaji. Dengan pergi kahwin, lepas tu pakai duk pergi ni pula, pakai duk lawan tidur pula di sana. Tak ada juga yang tu pun. Pergi mengaji lah. Dia seronok. Dengar tang kahwinnya seronok. Tu kata umur tu sinu ni ni buluh ni. Zaman ni buluh dia kawan baru balik. Jadi gitu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuka minasy-syabbi laysat lahu sabwah. Ya, Allah Taala kagum di sini dengan makna Allah Taala akan memberikan dengan pandangan rahmat, Allah akan memberikan dengan taufik, Allah akan memberikan dengan kebaikan. Tu maksud ajiba rabbuka minasy-syab. Maksudnya ajib, takjub ni dengan makna suatu yang luar biasa. Ini Allah Taala akan berikan dia dengan perkara-perkara yang luar biasa. Bila Allah Taala berikan dengan luar biasa, maksudnya minal awliya laisat lahu min sabwah. Sabwah maksudnya dia tidak bergoyang pada zaman mudanya. Dia zaman tak goyang. Zaman ni zaman tetap istiqamah, teguh. Ini zaman luar biasa. Kalau boleh tahan waktu ni, insya-Allah teguh dia. Kalau boleh tahan diri kita daripada buat benda-benda yang merosakkan nama baik kita dan juga nama baik ibu ayah, nama baik guru, nama baik institusi dan seumpamanya, insya-Allah orang ni orang yang berguna kepada umat, insya-Allah. Dia nak buat benda tu, tapi dia fikir panjang. Kalau saya buat macam ni, dia tak takut Allah Ta'ala lagi masa tu, mungkin. Boleh jadi dia tak takut dengan Tuhan. Tapi dia akan fikir panjang. Dia kata, kalau saya buat macam ni,
Kalaupun kerana tidak takut dengan Allah pada waktu itu, dia akan jadi takut dengan orang dulu pada mula. Dan lama-lama bila dia tahan tu, lama dia akan insya-Allah takut dengan Allah. Dia orang panggil latihan. Orang kerana dia tak takut dengan Allah, dia tak buat tu bukan kerana takut dengan Allah, tapi kerana nak jaga nama baik dia. Tapi lama kalau dia makin ikhlas dengan keadaan dibimbing, insya-Allah dia akan takut kerana Allah. Mula-mula macam tu. Tapi kalau yang tu pun dia tak fikir, ni anak muda. Yang tu dia boleh buat macam-macam tu. Dan kita tengok pelik-pelik yang duk berlaku ni kerana dia tak ada sekatan tu. Dia tak ada sekatan tu, maka dia jadi bebas. Yaqulullahu ta'ala ayyuhasyabu tariku syahwatah min ajli. Allah Ta'ala menyebut di dalam Ihya Ulumuddin, wahai para pemuda yang meninggalkan syahwatnya kerana aku, kata Allah, anta indi ka ba'di malaikati. Kamu di sisiku, kata Allah, seperti sebahagian malaikatku. Jadi mereka ni aulia maksudnya. Anak muda yang meninggalkan syahwat kerana Allah, dia seperti para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Faslun wal ya'lam balighu annahu min yaumi bulughihi wajaba alaihi ma'rifatullah taala bid dalil la bit taqlid. Ini baru diceritakan apa yang anak muda kena buat bila dah sampai umur baligh dan sampai sebelum penghujung umur syabab iaitu 35. Apa yang dia kena lakukan pada tempoh ni? Dia nak kena mengaji apa? Dia nak kena buat apa? Wajaba alaihi ma'rifatullah ta'ala bid-dalil la bitaqlid. Hendaklah wajib baginya mengenal Allah dengan dalil, bukan lagi dengan taklid. Tak boleh lagi dengan taklid. Dia kena pergi mengaji maknanya. Dia kena tahu apa dalil wujudnya Allah Ta'ala, apa dalil baqa, apa dalil qidam, apa dalil wahdaniyatullah, apa dalil qiyamuhu ta'ala binafsih, dan apa dalil Allah Ta'ala khudrah. Kena tahu. Tidak lagi dengan taklid. Tak boleh kata saya Islam, pak saya Islam. Tak boleh. Yakfihi minad dalil ru'yatu nafsihi wa tartibu a'dha'i. Cukuplah dalil itu dengan melihat dirinya dan juga tertibu a'dha'i, susunan anggota tubuhnya. Wa faya'lam annahu la budda li hadha tartibi min murattib. Dan cukup sedia dia mengetahui dengan adanya susunan pada anggota tubuhnya dan juga tubuh badannya tadi, adalah ada orang yang menyusun tersebut. Kama annahu la budda lil bina'i min banin. Seperti mana bangunan sudah pasti ada yang membinanya. Dia kata seperti mana al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir wal asar tadullu 'ala al-mu'assir. Yadullu 'ala al-mu'assir. Jadi kesan menunjukkan kepada ada yang memberi kesan, tai unta menunjukkan ada unta. Jadi maksudnya mengajilah, tahu kata ada dalil. Dia panggil hatta dalil ijmal sekalipun, secara ijmal. Dan kalau lebih elok dan bagusnya adalah dalil tafsir. Jadi di sini Syekh nak beritahu kata apa? Dia kena mengaji walau kena dengan dalil, tidak boleh taklid lagi. Walau dalil ijmali. Itu maksud Syekh ni. Walau dalilnya ijmali, bukan tafsiri. Walau dia tak tahu dalil naqli sekalipun, dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa, dia tak tahu itu lagi, tapi dia tahu dulu tentang dalil ijmal. Secara ijmalnya apa yang kita kena faham tentang wujudnya Allah Ta'ala. Karena kalau dikenalkan dia dengan Tuhan, ya? Cuba tengoklah, kenapa Syekh tak sebut waktu ketika sinnul sabi dikenalkan dengan Tuhan waktu tu? Tak. Dikenalkan dulu dengan adab. Dikenalkan dengan adab. Dan antara jalan adab yang paling besar adalah jalan Nabi SAW. Dikenalkan dengan Nabi SAW. Kalau kita nak tambah sikit, maksudnya waktu kecil ni, waktu untuk mengenalkan anak dengan Nabi SAW. Jadi kenal anak dengan Nabi, pintu dia waktu ketika balik setelah dia dah masuk kepada melepasi RNR ataupun sempadan balik, waktu ketika sebut dia telah mula untuk mengenal siapa yang mengutuskan Nabi. Kenal Nabi dulu, lepas tu baru nak kenal siapa yang utuskan Nabi. Karena automatik orang yang kenal Nabi SAW dengan sepatutnya dan sebetulnya, maka dia akan beriman dengan yang mengutuskan Nabi tersebut. Kalau dia kagum dan melihat Nabi tadi dengan pandangan yang ta'zim, maka sudah pasti, lazim, dia akan ta'zimkan yang mengutuskan Nabi itu. Itu sifir yang mudah untuk diajar. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, "Allimu auladakum ala salasi khisalin." Ajar anak kamu dengan 3 akhlak. Hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Ajar anak kamu untuk cintakan Nabi, cintakan ahli keluarga Nabi, dan juga tilawatil Quran. Ada disebut tentang Allah pada waktu ni? Tak.
Kerana ni adalah tempoh untuk dia mengenal dulu benda yang dia boleh nampak. Benda apa yang dia boleh nampak dan dia boleh fikir pada waktu tu adalah utusan Allah. Lepas dia kenal dulu benda ni. Kalau dikenalkan dia pada waktu tu, adakah tak boleh dikenalkan dia dengan tauhid? Dikenalkan dia dengan Allah? Ya, dikenalkan. Tapi tidak semisal dikenalkan ketika mana dia telah balik. Waktu umur dia dah boleh untuk matang pada waktu itu. Tamam? Jadi susunan tu kalau disusun dengan baik kepada anak-anak kita dengan sistem pendidikan, insya-Allah anak tadi akan jadi orang yang berguna kepada umat pada masa akan datang. Jadilah apa pun, bukan mesti jadi alim. Kalau dia jadi seorang arkitek, dia jadi arkitek yang amanah. Arkitek yang reti untuk nak menjaga umat ni dan menjaga kesenian umat ni melihat kepada macam arkitek zaman dulu. Nah, dia arkitek kerajaan Uthmaniyah nama apa? Mimar Sinan. Nah, Mimar Sinan. Baca bahasa Mimar Sinan. Tengok macam mana dia punya pendidikan Mimar Sinan. Dia ada madrasah dia sendiri dekat dengan Hagia Sophia. Kat Hagia Sophia dia ada satu dia punya madrasah dia, Mimar Sinan. Jadi kalau kata tengok pula arkitek-arkitek zaman dulu pelukis-pelukis, engineer, kontraktor zaman dulu, pembinaan yang mereka buat kekal sampai zaman Allah. Dan bangunan yang zaman dulu tengok beribu-ribu tahun masih cantik dan elok dan berharga. Zaman Allah kalau buat bangunan, dia nak buat benda yang paling cepat rapuh dan lepas ni boleh panggil kali lagi untuk nak perbaik balik. Tak ada dah nilai untuk nak buat benda tu bagi berkualiti betul. Orang dia panggil apa? Dalam bahasa ni Syekh Ali Jumaah sebut apa dia? Dia panggil fawda khallaqah dia panggil. Fawda khallaqah ataupun dipanggil apa dia? Bahasa dia mana? Apa dia? Fawda khallaqah ni? Chaos. Dia panggil chaos apa? Chaos sense. Kreatif chaos. Kreatif chaos. Dia panggil fawda khallaqah. Dia setiap bidang ada fawda khallaqah. Dia ada orang yang kreatif chaos ni, dia ada banyak bidang. Hatta dalam bidang pembaikan ataupun ni buat mesin basuh. Orang buat mesin basuh pun ada fawda khallaqah, dia ada kreatif chaos. Chaos ke chaos lah? Chaos lah. Dia akan buat benda fawda, nak bagi rosak. Dia bagi jadi elok, tapi benda akan cepat rosak. Contoh mesin basuh. Mesin basuh zaman dulu, orang tua-tua kita zaman dulu basuh macam mana? Dia pakai kayu. Lepas tu kayu tu dia buah macam sagi-sagi, pakai duduk tepi sungai, kerut, betul tak? Dan kain tu kekal sampai lah. Kain hak orang tua-tua dulu bila buat, sampai lah duk ada lagi kain tu. Boleh pakai lagi oleh anak cucu dia. Nah. Tapi bila naik peringkat sikit, dia dah pakai mesin basuh yang manual. Mesin basuh manual dibanding dengan mesin basuh automatik yang ada zaman lah, yang masuk kering terus pada waktu dalam tu, biasanya yang lebih cepat rosak adalah mesin basuh yang baru. Baju akan cepat rosak dan dia akan jadi, orang panggil apa, benang dia akan makin cepat untuk putih dan juga akan jadi hancur. Tu panggil fawda khallaqah dia panggil. Pembinaan semakin maju, tapi barang semakin cepat rosak. Jadi dia kereta dibuat dan kemudian akhirnya keluar dia punya asap, boleh menyebabkan jadi rosak pada ekosistem. Tu panggil fawda khallaqah. Macam tu juga dalam ilmu. Sama. Pergi mengaji di pondok, pergi duduk di tempat pengajian, kalau nak keluar nak jadi mufti, kalau nak keluar jadi penceramah. Tempat pengajian dibuat tempat untuk apa? Untuk jadikan YouTuber. Jadi apa dia punya sertifikat daripada pengajian, keluar daripada tempat pengajian ni, dia akan jadi YouTuber yang terkenal. Tiba ya. Ini nak buat pondok apa? Boleh mengaji 3 hari, insya-Allah dipanggil macam sama lah, dipanggil apa ni, alim nahu dalam 30 hari. Tu kira kemah. 30 hari alim nahu. 30 hari boleh baca kitab. 30 hari boleh hafal Quran. Tu dia panggil fawda khallaqah. 30 hari insya-Allah boleh hafal 30 juzuk. Garu bala kita. 30 hari hafal 30 juzuk.
Hak duduk tahfiz 4 tahun, lepas tu kita kata bila kita sebut kata 30 hari hafal Quran apa? Hak duduk tahfiz 4 tahun pun ada tak habis 30 juzuk. Ya, dia kata kita bagi ni je, orang panggil macam pengenalan pertama untuk dia hafal Quran. Mungkin dalam 30 hari tu dia hanya hafal 1 juzuk. Kata baik masuk tahfiz. Sama 30 hari 1 juzuk dengan buat program 30 hari 30 juzuk. Dia kata buat pengenalan, tak sebenarnya bukan pengenalan. 30 hari itu 3,000. 30 hari itu program tu bayar 3,000. 3,000 banyak program 30 hari. Jangan duk kira tang 1 juzuk dapat tu. Dikira 3,000 dapat tu. Cuba sebut 3,000 tengok, marah. Nah, dah ada orang main sembang dah dengan saya. Saya hantar-hantar pun marah saya. Saya gelak. Kata 30 hari nak hafal Quran apa 30 hari. Hak duduk 6 tahun di pondok dia di Mahat Tahfiz pun tak hafal Quran. Yang kena buat program ni, dia kata tak, kita bukan buat macam tu. Kita buat tu sekadar bagi dia semangat untuk dia hafal Quran. Lepas ni dia akan cari tahfiz. Kata tak payah buat program tu. Itu suruh dia masuk tahfiz 30 hari. Nah, bayar duit sebulan tu je. Try tengok duduk dalam tahfiz. Baru betul. Tak, sebenarnya nak berniaga. Tu je. Habaq je nak berniaga senang. Kalau habaq macam tu kan orang tak marah. Sebabnya kami nak berniaga 30 hari ni 30 juzuk. Memang tak akan berlaku. Habaq yang tu dalam ni, dalam masa duk maklum tu 30 hari memang tak akan boleh hafal 30 juzuk. Melainkan illa man rahimah rabbuh. Ada seorang alim memang pernah ada yang hafal Quran dalam 60 hari. Ada. Dan ingatan dia kuat. Ulama daripada Syinqit. Nah, ada seorang ulama daripada Syinqit hafal Quran dalam masa 60 hari. Hafal Quran dan khatam 30 juzuk tu 60 hari. Dan ingat sungguh 60 hari tu. Otak dia macam dengan fotostik. Apa saja dia dengar semua dia ingat. Ada alim yang macam tu. Saya terlupa pun ni saya baca nama siapa dia tu. Tak ingat saya. Ada orang yang macam tu. Macam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tu semisal orang-orang yang macam tu. Tapi apa orang yang macam tu? Dia tak boleh jadi misal yang tu sebenarnya. Yang tu tak boleh jadi misal. Dan tu bukan sebagai orang panggil apa, mi'yar utama. Kerana ni adalah khariqul adah. Perkara mencari adat. Perkara mencari adat tak boleh dijadikan sebagai penanda aras. Cara angguk tu Hafiz tu. Berapa tahun Hafiz hafal Quran Hafiz? 3 tahun. 3 tahun. 30 hari tu baru duk merangkak cari tak mana flow. Nak buat macam mana ni? Nak keluar terus ke? Nak masuk ke? Hak tu ya. Dan 30 hari tu lah. Nak keluar tahfiz ke? Nak terus hafal Quran. Itu. Faham? Jadi bukan benda senang. Dan ni kalau kata tengok ni sini ada dalam kitab Imam Dardir disebut macam mana melihat diri dan tertib a'dha. Imam Dardir sebut dalam Syarah Qaridah cara bagaimana kamu melihat, takkanlah benda ni boleh jadi dengan sendiri kalau tidak ada Tuhan. Dia sebutkan ni macam mana Allah Ta'ala susun gigi kamu, macam mana Allah susun daripada hak belakangnya yang ni dan kemudian di depannya yang tajam untuk menggigit, yang ni untuk menghancurkan, yang ni untuk nak memutuskan, kemudian disusun tangan kamu dengan bentuk yang luar biasa, kata seumpama. Tamam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kreatif chaos tadi yang kita sebut tadi ni, itu perkara yang kita kena selesaikan dalam semua bidang sebenarnya. Hatta kata Maulana Syekh Ali Jumaah, hatta dalam bidang kefatwaan, hatta dalam bidang pembuatan sinaah, dan semua bidang kena diselesaikan perkara tersebut. Kalau tidak diselesaikan, maka orang akan menganggap ke semua bidang dalam dunia ini adalah boleh untuk digunakan dengan tujuan melakukan kerosakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata kita pandangan macam tu, insya-Allah Taala akan bagi dengan kebaikan, insya-Allah Taala. Baik. Insya-Allah kita akan sambung sesi kedua ni bila tau? Bila pula ni Soleh? Bila? Sesi ketiga. Asak ni lah. Asak lagi insya-Allah. Kita akan sambung pula kajian ni. Kita akan baca sampai selesai yang bab ni. Penting ni kena baca ni Sinul Murahiq ni, Sinul Syabab ni. Penting dia ada beberapa lain je. Insya-Allah petang ni kita akan selesai yang musim yang kedua ni. Petang ni insya-Allah lepas asak
kita akan baca, dan kemudian malam lepas maghrib kita akan sambung musim yang ketiga. Esok khatam insya-Allah. Esok kita ni khatam insya-Allah. Kita ni tak banyak. Tapi kalau ni kita tahu dah kita nak kena buat apa dalam tempoh sepanjang 5 musim umur, daripada daripada kita lahir sampailah kepada umurnya lepas musim yang kelima, iaitu 70 tahun dan ke atas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.